Hai, Assalamualaikum. Selamat petang bersama dengan Abang J petang ni. Abang J nak sharekan punca-punca aircon kita tak sejuk. Okay, so depan kita ni sekarang ni ada satu buah ataupun yang kita panggil cooling coil. Okay, so selamat petang Nixon Nick. Selamat petang So Abang J nak sharekan petang ni salah satu daripada 1001 punca masalah, tapi salah satunya ada yang ke depan kita ni, masalah ni yang ramai orang tak perasan. Masalah ni dia tak tahu pun ini pun boleh menyebabkan aircon kita tak sejuk. Okay, so guys, selamat petang. Petang ni agak special sikit. Barang yang jarang-jarang Abang J tunjukkan, barang yang jarang-jarang yang kita tahu dia boleh menyebabkan aircon kereta tak sejuk walaupun dia tak bocor. Okey, walaupun dia tak bocor, dia boleh menyebabkan kita punya aircon jadi tak sejuk. So kalau sejuk pun orang hadapan je akan rasa sejuk, tapi orang belakang akan komplain. Pun ada juga kes-kes macam ni. Helmi Kaima, Faizal Ismail, Muhammad Solehan, Le Azmi, Suhaimi Abdul Rahman. Selamat petang guys. So mohon korang kongsikan video ni. Okey, Abang J mengharapkan video ni dapat memberi manfaat. Okey, ramai kawan-kawan kita kat luar sana dapat manfaat daripada video ni. Nanti dia boleh settlekan masalah dia, dia boleh selesaikan masalah dia. Okey, so dekat depan ni, okey, dekat depan kita sekarang ni ada satu buah cooling coil. Okey, ini ataupun kita panggil dia evaporator. Okey, cooling coil ni dia tak ada masalah, dia tak bocor, dia tak ada masalah orang cakap yang major punya problem lah. Okay, so kalau kereta kita, okay, kalau kereta kita ni aircon dia kita rasa sejuk, kadang-kadang sejuk tu kita ikut cuaca. Okay, sejuk ikut cuaca. Okay, so kadang-kadang yang kita rasa bila kita check gas, kita rasa perlu diservis dan sebagainya, tapi pemain cakap gas okey. Pernah tak ada masalah bila dia datang, kita datang, kita check, dia kata gas okey, semua okey, tapi kita dekat dalam kita tak rasa sejuk. Okey, dekat dalam kereta kita ni kita rasa sejuk dia tak sampai. Lebih kurang macam tu lah. Okey, so thank you guys yang bagi like, thank you yang bagi love. Abang Muhammad ada dalam ni, Abang Samsul, Abang Faizal Ismail ada. Okey, so kalau kereta kita ada masalah yang Abang J sebutkan, okey, sejuk dia kurang, sejuk ikut cuaca, okey, angin dia yang paling ketara sekali, angin lah. Okey, angin tu kita rasa macam tak cukup sangat, rasa macam kena buka nombor 2, kena buka nombor sampai nombor 3, barulah kita rasa angin tu sampai dan kita baru rasa sejuk. Okey, kenapa sebelum tu, okey, sebelum berlaku masalah macam tu dia okey, dia tak ada masalah. Tapi bila kita pakai kereta tu dah 3 tahun, 4 tahun dan ke atas, akan muncul masalah-masalah ni. Okey, so bila jadi macam tu, bila kita buka angin pun nak kena buka sampai 2 baru rasa. Biasanya kita akan ada masalah di tengah hari. Waktu siang tu kita akan ada masalah yang sejuk tu tak memuaskan kita. Okey, sejuk tu tak boleh memuaskan kita. Okey, so penghawa dingin ataupun aircon kereta ni memang khas dibuat untuk keselesaan, tetapi malangnya dia dah tak sejuk lagi, dia tak menyelesaikan kita pun. Okey, so biasanya kereta yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan ke atas, dia akan ada masalah-masalah ni akan timbul. Tahun pertama, tahun kedua biasanya okey, tak ada masalah. Okey, biasanya tahun-tahun yang meningkat dan ke atas ni dia akan ada masalah yang macam Abang J sebutkan tadi. Okey, so dekat depan kita ni cooling coil. Cooling coil ni tak pernah dibuka. Okey, inilah kali pertama dibuka. Berusia lebih kurang dalam kereta, cooling coil ni berusia lebih kurang dalam 7 tahun. Okey, 7 tahun usia dia 7 tahun di dalam dashboard kereta. So hari ni kita keluarkan dia. So apa kita dapati, cooling coil ni, right, ada bahagian yang mana kita tengok kat sini, ada sebahagian permukaan ni dipenuhi dengan kotor. Okey, dipenuhi dengan kotor. So ada sebahagian lagi
boleh tengok sebahagian lagi dia tak kotor. Okey, dia kotor juga tapi dia tak terlalu heavy lah seperti yang dekat bahagian sebelah kanan ni. Okey. So bila ada masalah yang macam tu, biasanya angin kita je tak kuat. Okey, yang Abang Ji nak tambah lagi, kadang-kadang bila kita on aircon, okey, bila kita on aircon tu starting tu dalam 5 second ke 10 second, okey, kita akan bau macam hapak. Perasan tak? Siapa ada masalah ni, dia akan ada bau hapak ataupun dia ada bau yang kurang menyenangkan. So lepas daripada 5 second ke 10 second tu, bau tu akan hilang. Okey, bau tu akan hilang. So dekat depan kita ni, okey, so Abang Ji bawa dekat sikit dengan korang dekat sikit dengan korang. Right. So dekat depan ni kita ni dia dah terjadi pun orang cakap lendir. Okey, lendir. So lendir ni yang kita nampak ni, nampak tak dia jadi lendir? Lendir ini lendir So lendir ni yang kita, siapa ada masalah starting bau tu, biasanya datang daripada yang lendir-lendir ni. Okey, lendir ni bau dia memang kurang menyenangkan. Okey, bau dia kurang menyenangkan sangat. So kalau kita ada on aircon, kita buka aircon, ada bau masam, bau hapak, bau yang starting yang kurang menyenangkan. So ini datangnya daripada lendir-lendir yang melekat dekat kita punya cooling coil. Alright, boleh nampak So ini yang biasa ada orang komplain, dia pakai kereta dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun ataupun ke atas lah. Dia bila on aircon, dia ada bau masam. Lepas tu ada lagi satu isu, bila dia rasa sekarang ni nak guna angin nombor 2, nak guna angin nombor 1 dah tak boleh dah. Angin nombor 1 pun tak boleh nak cover dia punya suhu badan tu. So dia kena buka angin nombor 2 baru dia rasa okey. Okey, siapa ada masalah ni, so memang korang kena fokus. Abang Ji akan bagi tahu macam mana nak settlekan masalah ni. Right. Okey. So stay tune. Benda ni cakap mahal lah, ilmu ni mahal. Kalau kita tak tahu apa sebab, apa punca, memang kita tak boleh nak settlekan masalah tu. Buatlah 10 kali flushing pun tetap akan sama juga. Okey. So yang tadi masalah bau datang daripada lendir ni. Okey, itu yang pertama. Itu yang pertama, masalah bau daripada lendir. Okey. So lendir ni juga ataupun kotoran yang melekat dekat coil ni, dia akan menyebabkan kita punya angin tu menjadi slow. Okey, dia menyebabkan angin kita akan menjadi slow. Sebab apa? Okey, kita tengok kat sini guys. Okey. Lendir-lendir ni, okey, ataupun kotoran ni, dia telah menutupi fin-fin yang ada dekat kawasan ni. Okey, fin-fin yang berada dekat kawasan ni, dia akan menutupi. Alright, nampak tak? Okey, dia dah mula tutup. So bila mana dia tutup, okey, dia menutupi ruangan ni. So angin kita, motor blower kita tu dia jalan macam biasa, dia tak ada masalah. Ada orang ingat angin tak kuat, blower problem, kena tukar blower baru settle masalah. Tak, bukan macam tu. Okey, blower selagi mana dia tak ada jam ataupun dia kena ketuk baru nak jalan, selagi tu dia tak ada masalah, okeylah, boleh pakai. Okey. So sekarang ni bila angin tolak, okey, bila angin tu tolak ke sini, dia tiup ke sini permukaan ni, so sebahagian daripada sini je angin tu akan lepas. Nampak tak? Boleh nampak tak guys? Okey, belah sini dia tak boleh nampak. Tak boleh lepas angin. Sebab apa angin tak boleh lalu? Sebab dah ditutupi oleh lendir dan kotor yang berada, yang melekat dekat coil ni. So berbeza dengan kawasan yang ni, masih lagi angin boleh lalu, tetapi angin terhad. Okey, angin yang daripada blower tu nak lalu dia terhad. So dia boleh lalu di sebahagian saja. Okey, so bila mana sebahagian saja, so angin tu, kadar angin, kekuatan angin tu akan jadi berkurangan. Okey, kadar angin menjadi berkurangan. So sekarang ni Abang J akan, korang boleh nampak tak bayang-bayang kat belakang tu? Okey, Abang J letak kat lampu belakang sana. Okey, korang boleh nampak bayang-bayang Abang J goyangkan ni, korang boleh nampak dia tembus ke belakang. So tapi kalau dekat sini dia dah jadi terhad, nampak tak? Dia dah jadi terhad lah. Dah tak nampak sangat. Okey, nampak tu, dia dah tak nampak sangat. Cahaya kat belakang tu dah tak boleh nampak dah. So kalau dekat sini dia boleh nampak lagi, nampak tu? Okey, boleh nampak. Okey, itulah punca bila mana coil ni terlalu kotor. Saya punya ada dekat dalam, nanti saya bagi lah. Okey, so bila mana terlalu kotor,
Okey. Yang ini masih okey lah. Orang cakap boleh katakan okey. Ada lagi teruk tau. Teruk tu bermaksudnya penuh lah ni. Okey, lendir-lendir dan kotor-kotor dia penuh dah dekat permukaan ni. So, itu lagilah. Okey, lagilah kita nak kena guna angin nombor 3 tu baru rasa macam angin nombor 1. Itu dah teruk sangat dah. So yang ini Abang J tunjukkan yang senang lah kita nak tengok mana yang kawasan yang masih okey, mana kawasan yang dah tak okey. So yang ini. So ada yang tanya, apa punca kotor? Macam mana dia boleh kotor macam tu? Betul tak? Kalau ada jadi macam ini, mestilah ada punca-punca dia kan. Okey, so punca dia ataupun masalah dia biasa berlaku daripada kita punya blower juga. Okey, blower yang ada dekat dalam kereta kita, dia akan sedut habuk. Okey, dia akan sedut habuk. So Abang J nak bagi mudah faham dekat korang. Kita ada satu buah kipas bukan dekat rumah. Okey, kalau kipas tu kita hari-hari pakai, dalam 1 bulan ataupun 2 bulan, perasan tak habuk dah mula melekat dan penuhi dekat kipas tu? Perasan tak? Mesti perasan kan, mesti tahu kan kipas yang ada bila kita pakai hari-hari, dia akan menyebabkan habuk tu penuh dekat dia punya cover tu. So kita kena bersihkan, baru kita rasa angin tu kuat, baru kita rasa angin tu okey. Okey, so punca daripada blower akan tarik habuk ataupun yang ada debu-debu dekat dalam kawasan kereta kita, itulah punca utama yang mana cooling coil ni dia akan jadi kotor. Okey, yang mana dia akan jadi kotor. So semua kereta sekarang, kereta baru, kebanyakannya, okey, kebanyakan dia ada filter macam ni. Okey, nampak filter. So filter ni walaupun kereta kita ada filter, okey, boleh nampak walaupun kereta kita ada filter, kita jangan berharap filter ni dia akan menapis ataupun menahan habuk 100%. Tidak. Okey, dia takkan 100% akan untuk menahan habuk, tapi dia membantu juga dia membantu melambatkan kita punya cooling coil ataupun evaporator ni lambat kotor. Okey, sekarang ni kalau kata kereta kita ni tak ada filter ataupun penapis habuk yang macam ni, bayangkan kereta yang dah 7 tahun ataupun cooling coil yang 7 tahun, dia lebih teruk daripada ni. Betul tak? Lebih teruk daripada ni. Ini disebabkan dia ada filter. Okey, dia sekarang ni disebabkan dia ada filter. Sebab itu dia akan kurang teruk. Dia jadi juga masalah yang sama tapi dia lambat dan dia tak seteruk yang kalau kata kita tak ada filter ni. Jelas Jelas. So yang macam dekat depan kita ni, filter ni pun dah lama. Okey, nampak? Filter ni kalau kita nak tengok, kalau kita beli filter yang putih, okey, senang je kita nak tengok. Kita letakkan dekat matahari ataupun cahaya, kita tengok dia tembus tak. Okey, cahaya tu boleh nampak cahaya belakang. Okey, sekarang ni cahaya belakang pun tak lepas. Okey, Abang J letak kat lampu. Okey, tengok cahaya belakang pun tak lepas. So ini bermakna filter ni dah teruk. Okey, tak payah test macam ni pun kalau kita tengok dengan mata kita pun kita dah tahu teruk sangat ni. Okey, so kalau kata ada masalah yang Abang J sebutkan, so Abang J suggestkan kat korang lah. Okey, korang pergi check dulu filter. Okey, check dulu filter ni. Biasanya filter ni ada dekat glove box belakang glove box sebelah penumpang. Okey, yang pertama step dia, kita check dulu filter. Alright, kita check dulu filter, kita pastikan filter ni bersih. Okey, dia kalau filter ni kotor macam ni pun boleh jadi juga angin tu kita kena buka nombor 2 baru rasa nombor 1, buka nombor 3 baru rasa nombor 2. Okey, so akan jadi masalah yang sama juga. Right, so bila mana kita dah tukar filter ni kita dah tukar yang baru, so angin tu dia akan lebih cantik lah. Dia tak jadi sangkut-sangkut ataupun tak ada masalah yang kita hadapi. Tapi ada juga masalah bila mana dia tukar filter ni, sama juga. Rasa macam angin tu tak padu, tak kuat, tak puas lah orang cakap kan. So kita boleh check balik. Bila kali terakhir kita selenggara ataupun kita servis kita punya cooling coil. Okay, so jangan ingat ada filter dia tak akan jadi masalah macam ni. Dia akan jadi juga tapi lambat. Okay, bukan Abang J kata tak jadi, dia akan jadi juga tapi lambat. Okay, so elok memang ada filter lah. Dia akan membantu mengurangkan cakap kadar masa untuk mencepatkan kotor tu lambat lah bila ada filter ni. Jelas Okey, tak kisahlah apa kereta pun sekarang yang Abang J tahu kebanyakan rata-rata kereta ada filter.
ada filter. Okey, filter ni untuk menahan habuk tidak terus pergi ke coil kita. Okey, sebelum angin tu pergi ke coil, angin tu akan singgah dulu ke filter. Okey, baru dia akan masuk ke kita punya cooling coil. So bayangkan kalau kita tak ada filter, angin tu dan habuk direct pergi ke coil. Abang Ji ingat dalam 4 tahun dah habis dah. Dah penuh lendir, dah penuh habuk. Right. So ini bahagian yang mana angin tu datang. Okey, bila kita tengok cooling coil, yang ni Abang Ji nak bagi tips lah. Nanti ada yang tanya, kenapa dia ada yang kotor, ada yang tak kotor. Okey, sebab dekat kawasan ni Abang Ji tunjukkan. Okey, kawasan ni bersih, cantik kan? Yang ni cantik kan? Guys, macam baru, betul tak? Macam baru kan, bersih kan, cantik tak ada kotor pun. Okey, sebab apa? Sebab apa muka yang belah sini dia cantik, nampak baru, tak ada lendir, tak ada kotor. Okey, tapi permukaan yang depan ni, okey, permukaan yang depan ni dia kotor teruk sangat. Why? Okey, sebab angin yang datang daripada blower tadi, dia akan kena ataupun dia akan lalu dulu bahagian permukaan ni. Okey, permukaan ni adalah permukaan yang pertama angin lalu sebelum dia melepasi ke belakang. Itu nampak, itu sebab kita nampak cantik, bersih kan, macam baru kan. Tapi yang ini permukaan yang kotor ni, inilah adalah permukaan yang pertama sekali yang mana angin akan lalu. So bila angin ni akan lalu, habuk-habuk dia akan melekat di kawasan ni. Jelas ya? Okey, faham dah? Okey, habuk dia akan melekat ke dalam ni. So proses dia lama, habuk tu akan berkumpul, dia akan menutupi. Okey. So ini cooling coil ni dah sebahagian, dah separuh dah dia menutupi. Bayangkan kalau kata kereta ni 3 tahun lagi. 3 tahun lagi masalah dia lagi teruk, betul tak? So sekarang ni baru 7 tahun lebih kurang. Pun dah rasa owner rasa tak puas. Okey, owner rasa dah tak sejuk. Baru 7 tahun. Tapi kalau kereta dah 10 tahun rasanya lagi teruk lah. Bahagian-bahagian lendir ni ingatnya dah naik sampai ke sini. So Abang Ji pernah jumpa lendir yang macam ni, penuh satu permukaan ni. Owner cakap blower rosak. Ni guys, owner datang, dia cakap dengan Abang Ji, dia kata blower saya rosak lah, angin tak keluar. Bila kita check balik kan, kita test blower tu, angin okey, blower tu boleh pusing. Tapi bila kita check balik, dia punya cooling coil ni dah terlalu kotor. Dia dah penuh habuk dah. Dia dah tak boleh menembusi angin dah. Angin tu dah tak boleh nak lalu. Okey, angin ni dia akan lalu ke sini. Boleh nampak belakang dia fin ni, lubang-lubang ni. So bila sewaktu cooling coil ni sejuk. Okey, Abang Ji bagi bahasa yang mudah faham lah. Okey, bila kita on aircon, kompresor kita bekerja, cooling coil ni dia akan sejuk. Okey, dia akan sejuk. So bila angin yang datang, okey, dia akan masuk ke rongga-rongga ataupun celah-celahan fin ni. So dia akan melepasi daripada fin ni. So angin yang sejuk tu akan keluar ke sini. Okey, angin sejuk dia akan keluar ke sini. Yang itu yang kita akan rasa menikmati angin sejuk tu. Okey. Umpamanya kita beli ais, okey, kita beli air batu, kita letak depan kipas. Okey, yang itulah dia punya perumpamaan ataupun nak mudah faham. Okay. So bila ada orang tanya, ataupun kalau kita tengok kita punya cooling coil kotor, sebab apa sebelah sini kotor, Abang Ji dah jelaskan. Disebabkan inilah permukaan yang pertama yang mana angin akan lalu dulu. Okay, itu sebablah dia kotor sebegini rupa lah. Okay guys, so jelas So ada masalah yang sama juga, korang pun boleh check juga ini korang pun boleh check juga filter. Kadang-kadang angin kita tu okey je. Kadang-kadang angin kita okey. So, yang Abang Ji banyak jumpa kakak-kakak lah. Okey, kakak-kakak dia tak berapa jelas bab ni, okey. So, yang kebanyakan kakak-kakak ni dia rasa dia punya aircon ada yang cakap nak tukar full set. Macam-macam lah dia bagi tahu. So, bila kita check balik, filter dia ni lebih teruk daripada yang ada kat depan kita ni. Okey, filter dia lebih teruk. So kita tukarkan filter, baru dia kata ini baru aircon dan barulah sejuk. Memanglah. Kalau filter ni duduk dalam kabin tu dah macam batu bata, macam mana angin nak lalu? Betul tak? Ini pun dah tak best. Okey, kalau kotor macam ni pun dah tak best lah.
So kalau kata kereta kita tu ada filter, yang pertama sekali kita kena check ni Ini filter kita kena check. So bila kalau kita tukar filter, masalah kita ada masalah bau masam, bau hapak, orang cakap apa ya, sejuk ikut cuaca. Lepas tu angin yang keluar tu tidak memuaskan. Kita boleh check balik kita punya cooling coil ni dekat dalam dashboard tu. Bila kali terakhir kita serviskan dia ataupun kita selenggara dia. Okey, benda ni boleh diservis. Okey, benda ni ada yang tanya juga tu. Okey, boleh servis ke? Boleh servis, tak ada masalah. Okey. Cooling coil ni abang je nak beritahu, jangan ada dua dekat dia. Yang pertama, jangan dia rapuh. Itu yang pertama. Bila dia rapuh, dia akan keluarkan habuk-habuk putih. Okey, bila kita on aircon ada keluar habuk dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan dia ada bocor. Okey, kalau ada bocor dekat pada cooling coil ni, kita akan bau lagi teruk. Bau dia tu, tadi kita bau hapak kan? Tak, ini bau dia lagi teruk. Bau dia yang sangat kurang menyenangkan. Ada yang bau boleh sesak nafas. Okey, yang bau tu boleh sesak nafas. Okey. So kalau kata bocor, memang tak boleh pakai, kita kena tukar yang lain lah. Sebab lagi satu kita akan ada masalah dengan mana dalam 2 bulan, 3 bulan kita kena kerap kali nak kena tambah gas. Kerap kali nak kena pergi kedai aircon, nak kena tambah gas. Itu masalah dia. Itu masalah dia. Jangan ada bocor, jangan ada rapuh ataupun dia apa cakap dah tak boleh dia punya fin ni dah tak boleh lalu yang macam ni. Jangan ada yang macam ni lah. Okey, dua benda tu jangan ada dekat dia. Okey, selain daripada tu okey, tak ada apa masalah. Kalau sekat bengkok-bengkok sikit boleh repair. Kalau kata dah orang cakap dah rapuh-rapuh, semua dah tertutup semua ni, macam mana angin nak lalu, betul tak? So sama juga, lebih baik cari yang lain saja. Okay guys, Azman Syaibi, lokasi kedai Abang J dekat Padang Jawa Shah Alam. Arjuna macam kenal lah. Arjuna macam kenal lah, macam sahabat lama saya lah. Okay, Azizul Ishak, bau kepam. Yes, bau kepam. Bau hapak, bau yang Abang J masukkan tadi adalah bau kepam. Okay, bau hapak ataupun bau kepam. Biasanya dia jadi lendir-lendir. Okey, bau lendir, terlalu kotor. Wajah filter tak pakai pun tak apa kan bos. Wajah memang tak ada, tapi boleh modify kot. Boleh modify, letak sendiri dalam tu. Okey, servis aircon berapa? 1.0. Saya servis aircon kereta. Umi Nadira, Rahim Kamsin. Abdul Mukmin, kalau kata nak tukar cooling coil ada banyak pilihan. Ada yang 300 lebih, ada yang 400 lebih. Original mahal sikit lah. Tapi untuk cooling coil, kalau korang nak memilih cooling coil, kena tanya orang-orang yang pakar. Okay? Kena tanya orang-orang yang biasa buat. Sebab apa tau, dekat luar ni cooling coil, korang tengok bentuk sama, tapi kualiti lain-lain. Okay? Bila kualiti lain-lain tu, bila kita pakai, ada sejuk dia sekejap, sejuk 6 bulan. Ada juga sejuk dia tak memuaskan. Ya, saya servis aircon kereta. Aircon rumah dah lama dah saya tak buat aircon rumah. Saya pun dah lupa dah aircon rumah. Okay. Betul ke Abang J, kalau nak jaga sistem aircon kereta kena rajin flushing kan Abang J? Dia yang penting sekali, 1 tahun sekali awak tukar minyak aircon. Okey, 1 tahun sekali. Okey, contohlah kita buat flushing pada 1 bulan 1 tahun 2022. Tahun depan, awal tahun tu kita dah boleh buat tukar minyak yang baru. Okey, tukar minyak yang baru, pastikan dapat gas yang baru, minyak yang baru. Cukup, setahun sekali dah cukup dah. Tak payah nak kerap-kerap sangat. Melainkan kalau kereta tu kalau katakan kereta yang buat hari-hari jalan, macam contoh Grab. Okey, kalau Grab ni 1 bulan pun purata lebih kurang dalam 10,000 jalan kan. So elok dia buat 6 bulan sekali lah. Kalau kita sebagai pengguna kereta yang biasa saja, okey, buat setahun sekali kita buat flushing, tukar minyak dan tukar gas yang lain. Itu sudah memadai lah. Okey, sudah memadai. Okey, harap menjawab. Nak pusing ke? Ya? Nak pusing? Okey, right. Okey guys, Abang J nak belanja satu video dekat korang. Okey.
Ini case. Nampak tak? Sambil-sambil. Okey. Nak tengok ini si Fujep dia buat apa. Okey, sekarang ni kereta hose ni dia bila kita check tak jumpa bocor tau. Okey, bila kita check tak jumpa bocor, gas tu akan keluar sewaktu bila kita on aircon. Okey. So ni abang je belanja kat korang. Korang boleh tengok macam mana dia punya masalah tu. Okey. Okey, baik, thank you info. Area mana? Area Padang Jawa Shah Alam. Up nombor phone bang, boleh ka 0127663656. Okey, siapa boleh tuliskan nombor abang je akan pinkan 0127663656. Nanti abang je pinkan. Korang tulis nanti abang je pinkan. Hujan lebat lah. 0127663656. Okey guys. So okey, ada Puan Sakilah. Saya dah pinkan nombor telefon. Nanti boleh WhatsApp saya. Okey. So sekarang ni bila kita ada masalah, okey, ni masalah yang abang Ji nak bagi tahu. Ini kira macam bonus dalam video live ni. Okey. So bila mana korang ada masalah hari ni top up gas dalam 3 hari ataupun dalam seminggu, kalau gas korang kurang, okey, ataupun dah kereta kita aircon dah tak sejuk semula, okey, yang ini abang Ji akan sharekan dengan korang. Dia biasanya berada di bahagian high pressure. Okey, high pressure ni contoh macam high hose yang pendek ni lah, yang kita boleh tengok yang daripada kompresor motor pump kita tu dia pergi ke condenser. Biasanya hose tu pendek je. So bila kita check bocor tak jumpa. Okey, bila kita check bocor tak jumpa. Sebab apa? Sebab sewaktu bila kita on aircon, getah-getah ataupun hose ni bila dia jadi panas, dia kembang. Sewaktu dia kembang tu gas keluar. Okey. So bila mana kita nak check bocor, waktu tu enjin sejuk ataupun dia punya hose sejuk. So dia susah nak nampak, tak jumpa. So yang ini abang Ji tunjukkan Kalau kita perasan, ini semua dia punya penyambungan. Okey, ini getah. Okey, ini getah, ini dia punya clamp, dia punya collar. Okey, so sekarang ni bila kita tengok betul-betul korang boleh tengok betul-betul So nak ikutkan, bila dia clamp macam ni, hose ni tak boleh goyang. Okey, hose ni tak boleh goyang. Okey, sekarang ni hose ni dah boleh goyang. Siapa ada masalah top up gas terlalu cepat sangat habis, tengok video ni Okey, siapa top up gas dia cepat sangat habis, kurang daripada sebulan, korang boleh tengok. So sekarang ni dia punya clamp ni dah tak fit. Okey, dah tak fit. Dia dah tak ketat. So abang Ji goyangkan, tengok nampak dia goyang. Okey, boleh tengok. Nampak dia dah goyang. So bila ada masalah macam ni, sewaktu aircon kita bekerja ataupun kompresor bekerja, gas yang keluar kat sini daripada kompresor panas. So sewaktu hose ni panas, okey, dia akan lagi longgar lah orang cakap, lagi cepatlah gas tu keluar. Gas tu keluar kat mana? Okey. Boleh nampak gas tu dia akan keluar dekat leher ni. Dekat celahan-celahan ni gas tu akan keluar. Okey, boleh tengok. Abang Ji goyangkan lagi. Nampak tak dia boleh goyang? Okey. Nak ikutkan dia tak boleh goyang, dia tak boleh gerak-gerak, dia kena fit. Okey. So kalau kata kita check ni tak ada goyang, boleh jadi juga dekat sini dia bocor. Okey. Biasa kalau kita buka, kita masuk dalam air, kita masukkan pressure. Okey, biasanya dekat getah ni pun dia boleh bocor. Bocor dia macam mana? Bocor dia halus je. Dia akan keluar bintik dia akan keluar. Kadang-kadang tak semua tempat. Kadang sini ada, kadang sini ada. Kadang kat sini, bawah sini ada. Dia akan keluar bubble tu setitik. So memang kita tengok ini kalau nak ikutkan, kalau keluar setitik kecil-kecil macam ini, bocor yang orang cakap bocor halus lah. Tak, sebenarnya sebab apa dia boleh jadi cepat gas tu habis? Sewaktu hose ni panas ataupun getah ni kembang. Okey, sewaktu getah tu kembang,
pembukaan kebocoran tu. Okey, kadar bocor tu, permukaan yang bocor tu dia jadi kembang. Okey, dia jadi kembang. So bocor tu jadi lagi besar. Kalau kata sewaktu dia sejuk, dia akan kuncup lah. So bila dia panas, dia akan kembang, dia akan keluar. So siapa ada masalah yang Abang Ji sebutkan tadi, dia top up gas 2-3 hari je tahan, ataupun dia top up gas kurang daripada sebulan tahan, korang check lah balik korang punya hose ni. Okey, kadang-kadang kita pun dengan mata kasar kita boleh nampak. Okey, contoh yang kawasan ni dia tak bocor kan. Okey, korang tengok dekat sini tak ada kesan minyak, tak ada kesan apa-apa. So tapi dekat sini okey. So Abang Ji tunjukkan, nampak tak ada kesan? Ada kesan minyak. Boleh nampak tak? Alah, dia tak fokus lah. Okey, boleh nampak kesan basah ataupun kesan minyak dekat celah-celah tu. Okey. So tadi Abang Ji dah kongsikan cooling coil punya isu. Abang Ji dah kongsikan cabin filter punya isu. So bonus Abang Ji bagi. Okey, Abang Ji bagi bonus kat korang pasal gas cepat habis. Ni pun bonus, alhamdulillah dapat kongsi dekat korang. So guys, so siapa-siapa nak check aircon, okey, boleh walk in macam biasa. Kita buka 9 pagi hingga 6 petang. Bawa air kereta free of charge. Tak, kita check aircon, kita tak ada charge apa-apa. Okey, kita check aircon, kita percuma saja. Cuma korang kena bawa kereta, kena datang ke bengkel. Kena datang ke bengkel. Dari pukul 9 pagi sampailah 6 petang, korang boleh bawa ke bengkel, kita akan checkkan secara percuma. Right? Yang itu yang kita tawarkan lah. Kita nak bantu kita nak bantu ramai lagi orang kat luar sana. Korang pun dalam ni ramai juga bantu sharekan video ni. Terima kasih sangat-sangat. Semoga Allah Ta'ala yang membalasnya. Okey, sebab apa Abang Ji buat video ni? Sebab Abang Ji nak sampaikan tips ataupun ilmu aircon kereta ni kepada orang kat luar sana. Okey, biar dia ada knowledge. Okey, biar ada knowledge. So bila korang bantu share banyak video ni, insya-Allah ramai lagi orang akan terbantu dengan video ni. Okey, sama-sama kita bantu orang kat luar sana, right? Betul lah. Okay guys, so thank you so much. InsyaAllah kalau ada umur panjang, sehat tubuh badan, Abang Ji akan live lagi. InsyaAllah Abang Ji akan kongsi lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat ni untuk korang. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Free knowledge for you.